Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat, inayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bernafas pada bulan Ramadan yang mulia ni. Sebentar tadi alhamdulillah kita telah dikejutkan daripada kematian yang kecil, bangun untuk menunaikan ibadah sahur, kemudian menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perancangan yang saya bagi tahu dalam Facebook beberapa hari yang lepas, insya-Allah kita akan membacakan hadis-hadis berkaitan dengan puasa daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang telah meninggal pada tahun 175 Hijrah, merupakan salah seorang daripada ulama hadis yang terkemuka yang menulis salah satu daripada kitab-kitab hadis yang utama di dalam Islam, yang lebih dikenali sebagai Sunan Abi Dawud rahimahullah. Jadi pada tahun lepas, alhamdulillah kita telah membacakan hadis-hadis berkaitan dengan puasa daripada kitab As-Sahih lil Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang meninggal pada tahun 261 Hijrah. Jadi tuan-tuan, kerana sekarang saya berada di Malaysia, saya tidak dapat memikirkan waktu yang sesuai untuk melakukan sesi bacaan hadis ini kecuali selepas solat subuh. Dan sebagaimana yang kita tahu, ramai di kalangan kita yang bekerja, terpaksa keluar daripada rumah dan seumpamanya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi bacaan hadis dan penerangan yang ringkas sahaja. Tidak berniat untuk syarah panjang, tidak berniat untuk bercakap secara panjang lebar, kerana saya bukanlah ahlinya dan memandangkan kekurangan diri yang ada pada saya, kekurangan ilmu pengetahuan, kekangan masa untuk membaca, mengulang kaji, mentalaah, dan juga kekangan masa pihak tuan-tuan, saya telah mengambil kira perkara-perkara tersebut dan saya ingin mengikuti manhaj untuk membacakan hadis, untuk terjemah dan memberi penerangan serba sedikit berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Setakat yang saya lihat, hadis berkaitan dengan puasa dan juga i'tikaf daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah ada lebih kurang 160 lebih hadis. Ini merupakan bilangan yang agak banyaklah untuk kita habiskan pada bulan puasa ini. Dan insya-Allah kita cuba sekadar kita mampu. Apa yang kita tak mampu buat semua, kita jangan tinggal semua. Jadi tuan-tuan, kitab As-Sunan lil Imam Abi Dawud rahimahullah rahmatan wasi'ah adalah salah satu daripada kitab yang begitu pentinglah apabila melibatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya apabila melibatkan hadis-hadis hukum, iaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan hukum hakam. Dan para ulama kita, mereka telah mensyarahkan kitab ini dalam pelbagai kitab syarah. Yang masyhur ialah Ma'alimus Sunan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian Imam Nawawi ada juga sempat syarah sedikit, tak silap saya. Al-Imam Al-Aini Al-Hanafi rahimahullah juga ada mensyarahkan. Semuanya tak habis. Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih juga ada mensyarahkan. Kemudian antara kitab syarah yang lengkap ialah oleh Ibn Raslan Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dicetak oleh Darul Falah dalam beberapa tahun yang lepas. Lebih kurang ada dalam 20 jilid. Ini merupakan antara kitab syarah Abi Dawud yang lengkap. Kemudian At-Tawassutul Mahmud oleh Al-Wali Al-Iraqi rahimahullah. Kemudian antara ulama-ulama mutaakhir,
terutamanya ulama di sebelah India dan juga Pakistan, mereka ada menulis syarah-syarah bagi Sunan Abi Dawud, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Urdu. Yang masyhur dalam bahasa Arab ialah Badlul Majhud yang ditulis oleh Maulana Khalil Ahmad Saharampuri rahmatullahi alaih dengan bantuan anak murid beliau iaitu Syekh Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Antara syarah yang masyhur juga ialah Aunul Ma'bud yang ditulis oleh siapa ulama daripada aliran ahli hadis, tapi saya tak ingatlah nama beliau. Aunul Ma'bud antara kitab yang masyhur yang ditulis oleh ulama-ulama India untuk mensyarahkan Sunan Abi Dawud. Kemudian ada dalam bahasa Urdu yang selalu saya jadikan rujukan yang dinamakan sebagai Taqrir oleh Maulana Aqil Maulana Aqil Sahab hafizahullah, masih lagi hidup tak silap saya, dalam kitab dia Ad-Durrul Mamdud Taqrir Sunan Abi Dawud. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh ulama Al-Azhar iaitu Al-Manhal Al-'Adh Al-Mawrud dan juga takmilahnya. Jadi tuan-tuan, ini antara kitab-kitab syarah Sunan Abi Dawud yang masyhur yang dijadikan rujukan oleh para ulama kita ketika mana membahaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab As-Sunan ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita akan bacakan dua hadis yang pertama dulu untuk hari ini, insya-Allah. Orang kata sebagai pemula, semoga Allah Subhanahu taala memberi taufik kepada kita untuk menghabiskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab puasa dan juga i'tikaf pada tahun ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, menjadi adat para ulama untuk menyatakan nasab mereka, sanad mereka di dalam pengajian. Saya mendengar kitab As-Sunan Imam Abi Dawud rahimahullah secara sempurna daripada dua orang guru. Sebelum-sebelum ni ada dengar daripada beberapa orang masyayikh yang lain, tetapi tidak sempurna. Cumanya yang sempurna ketika mana saya berada di madrasah. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, kitab dibahagikan kepada dua bahagian, Abu Dawud Awal dan juga Abu Dawud Thani. Dan dua orang guru kami yang mulia ialah Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih dan juga Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih. Hafizahumallah, tak meninggal lagi, hidup lagi tapi tersalsul. Tapi tak apalah, rahmatullahi alaih ni walaupun kita merupakan doa, tapi biasanya orang guna untuk orang yang telah meninggal pergi kan, orang yang telah mati. Masih lagi hidup, semoga Allah SWT memanjangkan umur mereka berdua dan ulama-ulama yang lain dalam ketaatan untuk membuat untuk berkhidmat kepada agama. Ada satu orang penonton kita, Nuruzana ni, dia bagi tahu kitab Aunul Ma'bud ditulis oleh Al-Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Okey, sekarang dah ingat dah. Al-Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi. Al-Azim Abadi. Dan tak silap saya, Aunul Ma'bud ini adalah ringkasan kepada satu kitab syarah beliau yang panjang kepada Sunan Abi Dawud juga yang dinamakan dengan Ghayatul Maqsud. Ala kullin tuan-tuan, ini merupakan kitab-kitab syarah yang masyhur bagi kitab Sunan Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi Al-Imam Abi Dawud rahmatullah alaihi juga telah menulis satu risalah yang disebut ataupun yang dikenali sebagai risalah Al-Imam Abi Dawud ila Ahli Makkah. Risalah Imam Abu Dawud rahmatullah alaih kepada Ahli Makkah dalam menceritakan hakikat kitab As-Sunan yang telah ditulis oleh beliau, dari sudut bilangan hadisnya, dari sudut kedudukan hadisnya, bagaimana beliau memilih perawi, bagaimana beliau memilih matan-matan hadis, bagaimana beliau menyusun kitab yang ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Sebagaimana kita tahu, As-Sunan ini merupakan kitab besar lah, kitab induk, tetapi di dalam tu adanya kitab-kitab yang dibahagikan mengikut bab-bab besar dalam Islam, seperti kitab Taharah, kitab bersuci, kitab Salah, kitab berkaitan dengan salat, kitab Zakah, kitabul Haji, kitabus Saum, kitabun Nikah dan seumpamanya. Dan di bawah setiap kitab-kitab besar ini adanya bab-bab. Jadi beliau
telah tulis risalah tersebut untuk menerangkan hakikat kitab beliau, kepentingan kitab beliau, manhaj yang beliau ikuti di dalam menulis kitab tersebut. Jadi, sesiapa yang mana boleh berbahasa Arab, yang ingin mengkaji manhaj Imam Abi Daud rahimahullah di dalam kitab ini As-Sunan, bolehlah dia merujuk kepada risalah tersebut. Antara cetakan yang bagus bagi risalah tersebut ialah oleh Syekh Lutfi Sabbagh. Ini antara edisi yang baik untuk risalah ini. Ada juga edisi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, dan ada edisi yang dicetak bersama dengan Sunan Abi Daud, cetakan India dan Pakistan. Ala kullin tuan-tuan, tanpa kita memanjangkan masa sebab saya tidak berniat untuk bercakap panjang pun pada waktu pagi ni, kita mulakan bacaan untuk hadis-hadis puasa daripada kitab As-Sunan. Oh, sebelum tu ada beberapa cetakan lah bagi kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Daud rahimahullah. Cetakan yang akan saya gunakan ialah cetakan Muassasatul Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah dan juga anak-anak murid beliau. Kalau yang ni, cetakan ini jilid yang keempat. Jilid yang keempat, awal jilid keempat. Hadis ni nombornya ialah 2313 dalam cetakan Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian kita ada cetakan lain macam cetakan Syekh Muhammad Awamah. Kita ada cetakan Darut Ta'sil, dan kita adalah lagi beberapa cetakan, dan tak silap saya cetakan-cetakan ni mutaqaribah lah. Agak hampir antara satu sama lain. Cumanya yang bagus bagi cetakan Syekh Syuaib ialah takhrij hadisnya. Penerangan berkaitan dengan sanad dan hukum hadis adalah detail berbanding dengan cetakan-cetakan yang lain. Dan detail-detail pun tidaklah semua perkara disebut. Bahkan banyak telah diisyaratkan supaya dirujuk kepada kitab-kitab yang telah ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut dan anak-anak murid beliau seperti Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, Sahih Ibn Hibban rahimahullah, dan kitab-kitab yang lain lah. Tetapi ini merupakan cetakan yang selalu saya gunakan dari satu sudut kerana perbahasannya terhadap status sanad hadis adalah lebih detail berbanding dengan cetakan-cetakan yang lain. Adapun dari sudut matan, dipanggil tahqiqun nas, untuk menthabitkan, untuk mempersembahkan nas teks hadis, itu saya tak rasa ada banyak beza dengan cetakan yang lain lah. Sama ada cetakan Darut Ta'sil ataupun cetakan Syekh Muhammad Awamah ataupun cetakan India Pakistan sekalipun. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita mulakan bab yang pertama pada hari ini, iaitu Mabda'u Fardhus Shiyam. Bab menceritakan tentang permulaan kefarduan puasa. Okey, apabila kita lihat kepada kitab-kitab syarah, biasanya para ulama akan dahulukan kitab puasa ini dan kitab-kitab yang lainlah di dalam kitab-kitab hadis ini dengan memberi perbahasan-perbahasan utama berkaitan dengan bab ataupun tajuk yang akan dibahaskan. Jadi berkaitan dengan puasa ni, biasanya ulama akan bahaskan berkaitan dengan apakah maksud puasa itu, as-saum, as-siyam, dari sudut bahasa dan juga dari sudut syarak. Kemudian ulama akan bahaskan adakah puasa ini khususiat untuk umat ini, iaitu satu perkara khusus untuk umat ini, ataupun ini merupakan syariat umat terdahulu juga, bukanlah khususiat kepada umat ini. Sebab kalau kita tengok zahir ayat Al-Quran yang selalu dibacakan pada bulan Ramadan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini secara zahirnya, secara jelasnya, apparently, bahawasanya puasa ini telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat terdahulu, ke atas umat terdahulu, sebagaimana ia kemudiannya difardukan ke atas umat ini. Tetapi ulama bahaslah apakah persamaan itu. Ramai ulama mengatakan bahawasanya persamaan itu adalah dari sudut kefarduan puasa.
Tetapi tidaklah puasa umat terdahulu sama 100% sebagaimana puasa umat akhir zaman ini. Jadi khususiahnya ialah dari sudut puasa pada bulan Ramadan, kemudian berpuasa selama 1 bulan berturut-turut, sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama. Itu perkara yang kedua yang dibahaskan. Kemudian perkara yang ketiga dibahaskan adalah adakah sebelum ini, sebelum difardukan puasa Ramadan, adakah adanya puasa lain yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama, ini merupakan qaul Hanafiyah, mereka mengatakan bahawasanya sebelum difardukan puasa Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan puasa hari Ashura. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan puasa hari Ashura ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Berdasarkan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan seumpamanya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa pada hari Ashura wa amara bisiyamihi, dan Nabi SAW telah memerintahkan supaya dipuasai, supaya puasa pada hari Ashura. Jadi berdasarkan perkataan amara menunjukkan kepada macam perintah lah. Perintah ni biasanya wajib. Walaupun Syafi'iyah mereka kata tak ada puasa wajib sebelum puasa Ramadan. Dan perkataan amara dari sudut usulul fiqh, dia tidak semestinya menunjukkan kepada wajib. Sebab amar, perintah, dia ada dua bahagian. Yang pertama ialah amar jazim, iaitu satu perintah dengan perintah yang begitu teguh, kuatlah. Sekira-kiranya tidak boleh untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, dikira sebagai berdosa. Kalau buat dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan, dikira berdosa. Itu ialah amar yang pertama. Amar yang kedua, perintah yang kedua ialah amrun ghairu jazim, iaitu amar yang mana tidak jazim, iaitu kalau dibuat dapat pahala, tapi kalau tidak dibuat, ia tidaklah sampai kepada dosa. Jadi ini adalah amar yang menunjukkan kepada sunat. Ini jawapan Syafi'iyah kepada hadis tersebut. Tetapi Hanafiyah kata tak, amar di situ menunjukkan kepada wajib. Apatah lagi apabila adanya riwayat daripada Sahih Bukhari dan seumpamanya, Nabi SAW memerintahkan sesiapa yang mana tidak tahu bahawasanya hari ini ialah hari ke-10 daripada bulan Al-Muharram, iaitu hari Ashura. Jadi dia telah bangun pada waktu pagi dalam keadaan dia telah makan dan juga dia telah minum. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya dia berhenti makan dan meneruskan puasa. Orang mana tak makan, teruskan puasa macam biasa. Jadi hadis ini menjadi petunjuk bahawasanya amar di situ, perintah di situ ialah perintah yang wajib, bukannya perintah yang sunat. Wallahu a'lam bissawab, apapun ini adalah sejarah. Dan ada satu lagi permasalahan, ada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya selepas difardukan puasa hari Ashura, iaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram, hukum ini telah dimansuhkan kepada berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang wajib untuk puasa adalah 3 hari setiap bulan. Yang hukum puasa Ashura yang wajib tadi pada pandangan Hanafiyah tadi telah dimansuhkan dan kekal hukumnya menjadi sunat. Kemudian datangnya hukum yang baru, itu wajib untuk berpuasa selama 3 hari pada setiap bulan. Kemudian datangnya hukum yang lain yang telah memansuhkan hukum yang wajib 3 hari setiap bulan, bertukar menjadi sunat. Datangnya hukum yang lain, iaitu hukum wajib untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Itu pun tuan-tuan, pada awal-awal puasa Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi pilihan kepada umat Islam yang ingin berpuasa, dia boleh berpuasa, tapi kalau dia tak nak puasa, dia kena bayar fidyah. Sehinggalah datangnya hukum terakhir, wajib untuk berpuasa ke atas setiap umat Islam kecuali orang yang uzur. Mereka dibenarkan untuk berbuka puasa, kemudian mereka kena qada berdasarkan hari-hari yang mana mereka telah tinggalkan, ataupun hukum untuk orang yang mana uzur berterusan seperti sakit, tua dan seumpamanya, mereka gugur puasa tapi kena bayar fidyah sebagaimana yang akan datang dalam bab yang kedua nanti, insya-Allah. Jadi ini antara perbahasan yang disebut oleh para ulama sebelum mereka memulakan kitabus shaum. Yang pertama sekali ialah berkaitan dengan takrif puasa itu dari sudut bahasa dan juga syarak. Jadi biasanya ulama akan sebut kitabus shaum ataupun kitabus siyam
kedua-dua ini adalah masdar yang selalu kita terjemahkan sebagai kata terbitan lah daripada perkataan sama yasumu. Dari sudut bahasa dengan erti kata imsak, iaitu menahan diri daripada melakukan sesuatu, sama ada menahan diri daripada percakapan ataupun menahan diri daripada perbuatan. Dan dari sudut syarak, ada pelbagai tarif yang diberi oleh para ulama, cumanya tarif tersebut adalah hampir antara satu sama lain. Yang penting sekali dia menunjukkan kepada imsak, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mana boleh membatalkan puasa. Biasanya perkara yang membatalkan puasa melibatkan makan, minum, persetubuhan pada siang hari Ramadan. Kemudian pada waktu tertentu, iaitu daripada daripada tulu' al-fajar, daripada terbitnya fajar, iaitu maksudnya waktu subuh, sehinggalah ghurub syams, sehinggalah terbenamnya matahari, dengan niat sebagaimana yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh lah. Kemudian yang kedua tadi tentang adakah puasa ini khususiat bagi umat ini ataupun tidak. Yang ketiga, adakah sebelum difardukan puasa Ramadan adanya puasa lain telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat ini. Kemudian antara perkara yang dibahaskan juga oleh para ulama ialah bilakah puasa Ramadan difardukan. Boleh dikatakan hampir sepakat para ulama bahawasanya puasa Ramadan telah difardukan pada tahun kedua hijrah, lebih kurang 18 bulan daripada hijrahnya baginda Nabi SAW ke kota Madinah, telah difardukan puasa Ramadan. Jadi tuan-tuan, puasa Ramadan ini merupakan perkara yang mana bersifat rukun Islam yang disebut di dalam hadis Jibril dan seumpamanya. Bahkan Allah SWT telah sebut di dalam Al-Quran, dan dia adalah salah satu daripada rukun Islam yang mana ma'lumun minad din bid-darurah, iaitu satu perkara yang diketahui secara pasti daripada agama Islam. Sekira-kiranya sesiapa yang mana mengingkari kefarduan puasa Ramadan, maka dia jatuh kafir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, berdasarkan tajuk bab yang diberi oleh Al-Imam Abi Daud rahimahullah, Mabda'u Fardus Siyam. Mabda'u Fardus Siyam diisyaratkan oleh Maulana Muhammad Aqil ataupun Maulana Zakaria rahmatullah alaih, bahawasanya ini merupakan isyarat daripada Al-Imam Abi Daud rahimahullah bahawasanya tidak ada puasa lain yang wajib yang telah diwajibkan ke atas umat manusia sebelum daripada puasa Ramadan. Sebab tu beliau, iaitu Imam Abu Daud, telah letakkan tajuk Mabda'u Fardis Siyam, iaitu mabda' permulaan kefarduan puasa. Dalam bab ni tuan-tuan ada dua hadis. Hadis yang pertama ialah hadis Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis yang kedua ialah daripada Sayyidina Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Senang cerita tuan-tuan, ia menceritakan bagaimana permulaan puasa Ramadan kepada umat Islam pada zaman kenabian dahulu, iaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan. Kutiba dengan erti kata furida, iaitu telah difardukan ke atas kamu semua puasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas umat sebelum kamu. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat Ibn Abbas, riwayat pertama yang kita akan baca nanti, mengisyaratkan ataupun menunjukkan kepada kita bahawasanya apabila umat Islam mereka beribadah, puasa, melakukan puasa, apabila masuknya waktu maghrib, mereka dibenarkan untuk buat perkara yang diharamkanlah semasa siang hari Ramadan, untuk berjima, untuk makan, untuk minum. Tetapi dalam hadis Ibn Abbas, perkara-perkara ini dibenarkan bermula daripada waktu maghrib sehingga bila tuan-tuan? Kalau kita sekarang, apa yang kita amalkan, bermula daripada waktu maghrib, habislah waktu kita puasa, sehinggalah terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, kita dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan semasa siang hari Ramadan. Kita boleh makan, minum, kita boleh bersetubuh dengan isteri kita, kita boleh melakukan secara umumnya perkara-perkara yang diharamkan semasa siang hari Ramadan daripada waktu ghurub syams, daripada terbenamnya matahari sehinggalah waktu tulu' al-fajar, naiknya matahari hari yang seterusnya.
Tetapi pada awal-awal Islam tidak begitu, tuan-tuan. Dalam riwayat Ibn Abbas, dia punya limit daripada waktu ghurub matahari sehinggalah waktu tidur. Apabila seseorang itu telah tidur, apabila dia bangun semula, dia tidak boleh dah makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh bersetubuh dengan isteri dia. Sehinggalah ghurub matahari, terbenamnya matahari hari yang seterusnya. Dalam riwayat Ibn Abbas macam tu. Tetapi dalam riwayat Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu, dia tidak limitkan dengan salat, tetapi dia limitkan dengan tidur. Saya sebut apa yang tadi? Mungkin saya confuse sikit. Dalam riwayat Ibn Abbas, dia limitkan dengan salat isyak. Saya confuse tadi. Dalam riwayat Ibn Abbas, dia limitkan dengan salat isyak. Iaitu, let's say lah, kalau kita kata maghrib masuk 7.30, kemudian isyak masuk 8.30. Selagi mana orang itu tidak menunaikan salat isyak, selagi mana dia tidak menunaikan salat isyak, katakanlah, selepas waktu maghrib, dia makan, dia minum, dia sembahyang maghrib, kemudian dia solat isyak atas waktu, pada waktu dia, iaitu 8.30 dia solat isyak. Jadi pada waktu 8.30 itu, maka telah diharamkan ke atas dia untuk makan, untuk minum, untuk bersetubuh dengan isteri dia, sehinggalah ghurub, sehinggalah masuk waktu maghrib hari yang berikutnya. Adapun, dalam riwayat Al-Bara' Ibn Azib, radhiyallahu anhu, telah digantung waktu tersebut daripada waktu ghurub, terbenamnya matahari pada waktu maghrib tersebut, sehinggalah tidur. Sekira-kiranya kalau seorang itu dia tidur, katakan isyak pukul 8.30, tapi dia tidur pukul 11, pukul 12. Selepas dia solat isyak, dia tarawih apa semua, kemudian dia tidur. Dia tidur pukul 11, maka bermula daripada waktu tidur tadi, katakan dia tidur sejam, dia bangun pukul 12, ataupun dia tidur 2 jam, dia bangun pukul 1, pada waktu tersebut dia sudah tidak boleh makan ataupun minum ataupun bersetubuh dengan isterinya, sehinggalah masuknya waktu berbuka puasa hari yang seterusnya. Ini pada awal-awal Islam. Jadi ini dua riwayat, tuan-tuan. Satu riwayat yang mana limitkan dengan solat isyak, seseorang itu sendiri solat isyak, bukannya masuk waktu solat isyak, tetapi berdasarkan seseorang itu dia solat isyak mengikut waktu yang dia pilih lah. Apabila masuk waktu mungkin dia sembahyang terus, ataupun dia lewatkan sembahyang dia. Tapi yang paling penting apabila dia solat isyak. Riwayat Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu adalah apabila seseorang itu tidur. Jadi para ulama telah bahaskan, adakah dua riwayat ini bertentangan ataupun tidak. Jadi majoriti ulama kata riwayat ini tidak bertentangan lah. Sebab kita boleh gabungkan dua riwayat ini. Ini merupakan kaedah para ulama kita lah. Kaedah para ulama kita untuk tidak menjadikan satu-satu riwayat yang sahih itu bertentangan antara satu sama lain. Selagi mana kita boleh gabungkan, kita boleh harmonikan, kita boleh faham secara bersama, maka itulah kaedah yang mana kita perlu dahulukan. Selagi mana riwayat dia sahih lah. Jadi tuan-tuan, sebahagian ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala telah gantung hukum haramnya makan, minum, bersetubuh ni dengan salah satu daripada dua ini. Maksudnya, either one. Salah satu yang manusia buat, orang Islam buat. Kalau dia dah sembahyang isyak, maka dia tidak boleh makan, minum, bersetubuh. Ataupun kalau dia tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, bersetubuh. Jadi ada dua sebab di sini. Ini salah satu qaul, pendapat yang disebut oleh para ulama. Tapi satu pendapat yang lain ialah sebenarnya digantung kepada apa? Digantung kepada tidur. Tidur itu merupakan sebab hakiki. Bila seseorang itu tidur, maka dia tidak boleh lagi untuk makan, minum, bersetubuh jika dia bangun daripada tidur selepas itu, walaupun malam masih lagi berbaki. Adapun yang disebut isyak itu, apabila mereka telah solat isyak, kerana apa tuan-tuan? Kerana biasanya apabila manusia menunaikan solat isyak, maka mereka akan tidur. Apabila mereka solat isyak, mereka akan tidur. Bahkan dalam kitab-kitab hadis disebut riwayat-riwayat bahawa Nabi SAW tidak menyukai untuk seseorang itu terus berjaga malam selepas solat isyak kecuali pada perkara-perkara yang perlu. Dan kita juga kena ingat tuan-tuan bahawasanya solat tarawih pada bulan Ramadan pada awal-awal Islam dulu bukanlah sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, iaitu secara terus lepas solat isyak kita buat secara berjemaah. Tak. Dulu kebanyakan orang sembahyang tarawih sendirian-sendirian,
kemudian ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lebih suka untuk menunaikan solat tarawih di hujung-hujung malam. Mereka lebih suka untuk menunaikan solat tarawih di hujung-hujung malam. Jadi selepas mereka solat isyak secara berjemaah, mereka akan balik ke rumah masing-masing. Sama ada mereka tidur dulu, ini merupakan perbuatan ramai di kalangan sahabat, kemudian mereka akan bangun pada 1/3 malam, ataupun mereka akan solat terus di rumah mereka. Sebab sebagaimana kita tahu, Nabi SAW tidak solat berjamaah tarawih dengan para sahabat hanya kecuali beberapa hari sahaja. Itu pun Nabi SAW telah tinggalkan selepas itu kerana takutkan qiyam Ramadan itu akan difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, sebagaimana kita tahu, solat sunat ini sunat untuk dilakukan di rumah, tidak sebagaimana solat fardu mana disunat pada di sisi majoriti ulama lah, sunat untuk dilakukan di masjid. Jadi tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan bahawasanya yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala gantungkan dengan tidur. Bila dah tidur tidak boleh makan, minum dan juga bersetubuh dengan isteri sehinggalah keesokan harinya bila masuk waktu berbuka puasa yang baru. Tetapi disebut sembahyang isyak kerana biasanya mereka akan tidur terus selepas solat isyak. Jadi tuan-tuan, dalam dua riwayat ni sebenarnya tidak ada pertentangan lah. Kita akan bacakan riwayat yang pertama. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin, annahu qala haddatsana Ahmad bin Muhammad ibn Shabbuyah qala haddatsani Ali bin Husain ibn Waqid an abihi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة وقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس warakhasa lahum wa yassar. Riwayat ni tuan-tuan, dari sudut sanadnya dia adalah hasan kerana Ali bin Husain ibn Waqid adalah hasanul hadis, dan riwayat ni adalah jalan-jalan lain lagi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Sebab tu Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah dia kata hadis ini ialah hadis yang sahih. Cuma dia kata sanad ini ialah sanad yang hasan, tetapi kerana ada jalan lain yang kuat, maka menjadikan hadis ini sebagai sahih li ghairihi. Daripada Ikrimah maula Ibn Abbas, anak murid rapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibn Abbas telah menyatakan bahawasanya manusia, iaitu para sahabat orang Islam pada zaman baginda Nabi SAW pada bulan Ramadan, apabila mereka menunaikan salat al-atamah. Salat al-atamah ini ialah salat isyak. Jadi tuan-tuan, salat isyak. Cuma ada setengah riwayat macam dalam Sahih Bukhari dan seumpamanya yang mengisyaratkan kepada Nabi SAW tidak suka untuk panggil salat isyak itu sebagai salat atamah. Nabi SAW tidak berapa suka untuk memanggil solat isyak itu sebagai solat atamah. Jadi perkara ini dibahaskan oleh para ulama. Boleh tak kita panggil solat isyak itu sebagai atamah ataupun tidak boleh? Kita kena stick dengan nama isyak sahaja. Jadi perkara ini dibahaskan di dalam Kitabus Salah, yang mana ini bukanlah perbahasan yang ingin kita bahaskan. Tapi saya mensyaratkan di sini, idza sallau al-atamata, apabila mereka telah menunaikan solat atamah, iaitu solat isyak lah, maka makan, minum dan juga bersetubuh dengan wanita telah menjadi haram ke atas mereka. Apabila mereka solat isyak, maka mereka akan berpuasa. Berpuasa di sini dengan erti kata imsak, iaitu mereka akan menahan diri mereka daripada makan, minum, bersetubuh dengan wanita, melakukan perkara-perkara yang mana boleh membatalkan puasa ilal qabilah, sehinggalah ke malam esoknya, iaitu apabila masuk waktu maghrib hari yang seterusnya. So, ini merupakan satu hukum tuan-tuan, satu hukum yang pada kita beratlah, bukan satu benda yang mudah. Kan, sekarang kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, masuk waktu maghrib dalam 7.20,
Isyak dalam 8.30, lebih kurang dalam 1 jam 10 minit sahaja. Kalau kita start sembahyang isyak, maka kita tidak boleh dah makan minum, bersetubuh dengan isteri sehinggalah 7.20 esok nanti. Jadi menyebabkan para sahabat berada di dalam masyaqqah. Dan memang taklif, iaitu hukum syarak ni adalah untuk menguji manusia, betul tak? Taklif fihi masyaqqah. Itu dinamakan taklif, iaitu bebanan hukum. Untuk Allah SWT menguji siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Maka fakhtana rajulan nafsah. Ada satu orang lelaki, dia telah mengkhianati diri dia. Terjemahan dia, fakhtana rajulun nafsahu, satu orang lelaki dia telah mengkhianati diri dia. Jadi ikhtana ni dengan erti kata khana, iaitu mengkhianati. Kenapa digunakan perkataan mengkhianati? Ini pun yang Allah SWT guna dalam Quran pun. Nanti kita akan bacakan ayat tersebut. Fakhtana, dia telah mengkhianati diri dia, ialah kerana apabila dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia telah menyusahkan diri dia sendiri, kerana azab yang akan berlaku kepada dia kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mana telah meletakkan diri dia, batang tubuh dia kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada hukuman, maka sebenarnya dia telah mengkhianati diri dia sendiri. So fakhtana rajulun nafsah. Dalam riwayat, lelaki tersebut ialah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana riwayat-riwayat yang lain daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang disebut oleh Al-Imam Tabari rahimahullah dalam kitab tafsir dia, ialah Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berdasarkan riwayat yang lain, dia telah bersetubuh dengan isterinya sedangkan dia telah menunaikan solat Isyak. Sebelum itu, kalau dia dah menunaikan solat Isyak, sepatutnya dia tidak boleh makan, tidak boleh minum dan tidak boleh bersetubuh dengan isteri dia. Walam yuftir. Tetapi dia tidak walam yuftir ni tuan-tuan, kalau terjemah dia ialah dia tidak berbuka puasa. Maksudnya seolah-olah dia meneruskan keesokan harinya seolah-olah dia berpuasa. Sedangkan senang cerita macam puasa dia telah batal lah. Apabila dia telah menunaikan solat Isyak, kemudian dia bersetubuh dengan isteri dia, sepatutnya puasa dia batal. Tetapi dia buat pretend macam dia berpuasa. Sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun tuan-tuan, mereka bukan Nabi, mereka bukan maksum. Ada di kalangan mereka yang mana melakukan dosa. Cumanya, itu ialah manusia biasa. Kebaikan-kebaikan mereka lebih baik, lebih banyak daripada kesilapan-kesilapan mereka. Dan perkara ini berlaku tuan-tuan adalah sebagai sebab untuk pensyariatan. Sebagai sebab untuk pensyariatan. Kalau mereka tak buat macam ni, bagaimana nak bayan syariat? Bagaimana nak terangkan syariat? Sebab apabila berlaku perkara-perkara macam ni, Allah SWT turunkan wahyu yang menjadi pengajaran untuk umat manusia. Fa'aradallahu azza wa jalla an yaj'ala dhalika yusran liman baqiya. Jadi selepas itu Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan kemudahan berdasarkan peristiwa Umar. Dalam riwayat Imam Tabari rahmatullahi alaih, semasa Umar radhiyallahu anhu mandi hadath, mandi wajib, mandi junub, beliau telah menyesal dan beliau telah menangis, dan perkara itu akhirnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat dalam suratul Baqarah, ayat uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum, sehingga akhir ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan kesenangan kepada para sahabat yang lain dan juga kepada umat Islam yang lain disebabkan oleh perbuatan Umar tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah bagi rukhsah, iaitu bagi kelonggaran, dan juga bagi kemanfaatan kepada umat manusia selepas daripada Umar radhiyallahu anhu. Ini walaupun dia datang dalam, dia ialah dosa tuan-tuan, tetapi daripada dosa tersebut datangnya keberkatan, datangnya kemudahan, datangnya kesenangan untuk umat manusia. Faqala subhanah, maka Allah SWT telah berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahawasanya kamu, wahai umat Islam, kamu telah mengkhianati diri-diri kamu. Nampak tak? Jadi ayat ini telah turun selepas itu. Dan ini adalah antara perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi manfaat kepada umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah bagi rukhsah, bagi keringanan, bagi kelonggaran kepada mereka, dan perkara yang mana Allah SWT telah mudahkan untuk mereka. Adapun hadis yang kedua, wa bihi qala haddatsana Nasr bin Ali ibn Nasr al-Jahdami qala akhbarana Abu Ahmad qala akhbarana Israil an Abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu annahu qala
كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال عندك شيء؟ قالت لا لعلي أذهب فأطلب لك فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت خيبة لك فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قرأ إلى قوله من الفجر. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu katanya satu orang lelaki iaitu Sirmah Ibn Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu bukan, dia terjemah dia lebih tepat. Kana rajulu, dia kata dulu pada awal-awal Islam ialah sesiapa sahaja di kalangan orang Islam lah. Kana rajulu, sesiapa sahaja di kalangan orang Islam. Bukan alif lam di sini menunjukkan kepada orang yang muayyan, orang yang tertentu. Tak, alif lam menunjukkan kepada jins umat Islam pada waktu tersebut. Dia kata, ada orang lelaki, mana-mana orang lelaki lah yang Islam pada zaman Nabi SAW, apabila mereka berpuasa, kemudian bila mereka berbuka puasa, mereka bila masuknya waktu berbuka puasa, mereka tak sempat makan apa-apa. Kemudian mereka tertidur, mungkin penat, mungkin tak ada makanan dan seumpamanya. Dia tidur dalam keadaan dia tidak makan. Maka kalau dia tidur dalam keadaan dia tidak makan sekalipun, hatta kalau sebelum tu dia dah berbuka puasa, kalau dia makan sekalipun tetapi dia dah tidur, sebagaimana saya isyaratkan awal-awal tadi, maka dia tidak boleh makan lagi sehinggalah ke malam berikutnya. Dan sesungguhnya Sirmah Ibn Qais Al-Ansari, dia telah datang kepada isteri dia, ata imra'atahu, dia telah datang kepada isterinya. Ada dua tafsiran lah para ulama'. Tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Raslan di dalam syarah Sunan Abi Daud ialah dia telah bersetubuh dengan isteri dia. Dia telah bersetubuh dengan isteri dia. Maksudnya macam tak makan, tak minum, bersetubuh. Benda ni jaiz, harus, tak ada masalah. Sebab apabila berlakunya ghurub syams, apabila terbenamnya matahari, memang tidak ada puasa dah lah. Manusia makan ke tak makan ke, memang manusia tidak berpuasa dah. Apabila berlakunya ghurub syams, cuma sunat untuk kita makan sesuatu, berbuka puasa, sebagaimana telah diajar oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak makan, benda tu tak berdosa pun. Kalau dia tidak makan, tak berdosa. Sebab memang puasa dia dah habis dah. Sebab waktu maghrib sehinggalah terbitnya fajar nanti bukan mahal, bukan tempat untuk berpuasa. Cuma adalah perbahasan-perbahasan kalau dia sengaja lewatkan untuk berbuka puasa, kononnya nak dapat pahala lebih, benda tu bid'ah lah. Jadi dia telah datang isteri dia telah datang kepada isterinya. Atam ra'atahu, sebahagian syurah, sebahagian ulama mengatakan dia telah bersetubuh dengan isterinya. Benda ini boleh, tidak ada masalah walaupun tak makan, tak minum lagi. Tetapi pendapat ini baik lah, pendapat ini agak jauh. Cuma di sini yang zahirnya atam ra'atahu, dia telah datang bertemu dengan isteri dia sebab dia bekerja. Dia bekerja sebagaimana hujung-hujung riwayat nanti, mungkin dia balik dah lewat. Dia balik, dia tanya isteri dia ada sesuatu tak untuk dia makan. Dia berpuasa, ada sesuatu tak untuk dia makan. Faqal, maka dia telah berkata kepada isteri dia, indaki syai', adakah engkau ada sesuatu untuk makan? Qalat la. Jadi sini pun perbahasan dia pun panjang juga. Kenapa isteri dia tak kenapa isteri dia tidak sediakan makan untuk suami dia? Dia tahu dah kan, ni bulan Ramadan, bulan puasa. Kenapa isteri dia tidak sediakan? Kalau tidak ada makanan sekalipun, kenapa isteri dia tak pergi pinjam terus daripada orang lain? Ini benda-benda ni disebut di dalam kitab syarah. Cumanya antara yang diisyaratkan, dia kata isteri dia tahu dah tak ada makanan. Dia puasa, suami dia puasa. Jadi dia tunggu juga suami dia balik supaya apa? Supaya kalau suami dia tanya ada makanan ataupun tidak, dia kata tidak ada, dia kata dia nak pergi pinjam. Jadi bila dia pergi pinjam nanti, pinjaman itu akan jadi hutang ke atas suami dia, bukan atas diri dia. Ini antara yang diisyaratkan oleh Syekh Zakaria rahmatullahi alaih di dalam Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik rahmatullahi alaih. Wallahu alam. Maka dia kata, aku tidak ada apa-apa makanan. Jadi tunggu sekejap, aku pergilah jumpa jiran ke siapa-siapa ke, aku minta pinjam ataupun minta hutang daripada mereka untuk engkau. Jadi sekarang hutang ni akan jatuh ke atas diri engkau, bukan jatuh atas diri aku. Maka isteri beliau telah pergi untuk meminjam sesuatu daripada jiran, sebagai contoh, ataupun daripada kawan-kawan yang berada di situ. Dan
Sirmah bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu telah mengantuk. Jadi mata dia telah lawan dia sampai mata dia menang. Ghalabatuhu ainu, iaitu dia telah mengantuk yang amat, maka dia telah tidur. Fajaat, maka isteri dia telah datang, faqalat, dan dia kata khaybatan lak. Khaybah ni kata ruginya engkau, ruginya engkau, ruginya engkau. Khaybatan lak, ruginya engkau. Kenapa dia sebut macam tu? Kenapa dia sebut macam tu? Sebab bila dia dah tidur, kalau dia bangun selepas itu, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit selepas dia tidur, maka dia tidak boleh lagi makan ataupun minum sehinggalah hari yang seterusnya. Kemudian, dia telah berterusan tidak makan, tidak minum. Esoknya, sebab dia bekerja sendiri sebagai pekebun. Dalam riwayat yang lain, dia bekerja sendiri sebagai pekebun, adalah kebun di kawasan Madinah yang dia ambil upah di situ. Falam yantasifin naharu hatta ghusya alaih. Tak sampai separuh hari dia telah pengsan. Dan dia ni telah bekerja pada waktu siangnya fi ardihi, di tanahnya. Tapi dalam riwayat yang lain, tanah ni ialah tanah yang mana dia sewa ataupun dia telah digajikan untuk bekerja di tanah tersebut sebagai pekebun. Maka perkara tersebut telah disebutkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Dan perawi telah baca sehingga kepada firman Allah Subhanahu wa taala minal fajri, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah benarkan untuk bersetubuh dengan isteri untuk makan minum sehinggalah masuknya waktu fajar. Jadi tuan-tuan, ini merupakan dua riwayat berkaitan dengan awal pensyariatan puasa dan bagaimana puasa pada awal-awalnya sehinggalah dimansuhkan hukum tidak boleh makan minum ataupun bersetubuh dengan isteri apabila seseorang itu telah tidur ataupun apabila seseorang itu telah menunaikan solat isyak. Dan di sini sabit apa yang dikatakan sebagai nasakh, iaitu penghapusan hukum sebagaimana disebut oleh para ulama usul, ulama-ulama usulul fiqh lah, dalam kitab-kitab mereka. Dan nasakh ini berlaku dalam Quran dan juga dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, setakat ini sahaja untuk hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu esok dengan bab yang kedua. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.